Ini yang kita nak bawakan pada hari ini iaitu bahana kecantikan palsu. Apatah lagi sekarang ni kan Fatin dengan lambakan prosedur kecantikan yang ada bukan sahaja untuk wajah ataupun gigi, malah bahagian-bahagian tubuh yang lain. Tetapi yang menjadi permasalahannya sekarang ni adalah apabila ianya dilakukan yang pertama sekali oleh orang yang tidak bertauliah di tempat yang tidak diiktiraf. Dan ini yang sebenarnya kita nak kongsikan dengan anda, nak buka mata anda di luar sana. Kita faham untuk kecantikan ni semua pun nak cantik, tetapi kita harus berfikir kesan sampingan kalau kita pergi ataupun menuju ke tempat-tempat yang tak sepatutnya. Baik, kita nak perkenalkan dua tetamu di studio. Satunya di studio, seorang lagi di Perth, Australia. Kita bersama dengan Dr. Wan Shazli Wan Ahmad Kamal, pakar bedah plastik dan konstruktif. Dan juga kita bersama dengan Raja Ilya di dalam talian. Hai, itu dia. Kita bersama dengan Raja Ilya dan juga doktor. Apa khabar kedua-duanya? Baik, alhamdulillah. Terima kasih doktor sudi bersama kami. Ilya, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Ya Allah, cantiknya mami seorang ni. Tahniah sebab baru saja melahirkan Talita Love. Saya love nama dia. Okey, Yana, kita nak bertanyakan kepada doktor terlebih dahulu kan, melihat kepada senario sekarang ini kan doktor, ramai dan bersepah sebenarnya lambakan klinik-klinik yang tak diiktiraf ni, tapi banyak juga sebenarnya pesakit-pesakit ataupun mereka yang berminat untuk dapatkan rawatan ni. Kenapa agaknya doktor punca lambakan ini bermula? Saya rasa sebenarnya benda ni kita lihat kepada trend lah. So trend tu kalau kita lihat sebenarnya industri kecantikan ataupun industri estetik ini satu industri yang sangat besar dan dia punya projection keuntungan tu sampai berbilion dolar untuk the next 5 to 10 years lah. So benda tu bila dah nampak banyak, so they go back to ekonomi di mana ada supply dan demand. Betul. So demand tu kenapa banyak sekarang ni sebab dah ada social media dan sebagainya. Jadi kita perlukan kecantikan segera tu untuk dapat cantik. Jadi bila dah ada keperluan untuk kecantikan segera tu dan juga faktor kedua di mana bila ada promotion ataupun harga yang sangat murah dan result yang secara tiba-tiba ataupun instant. So dua faktor ni dia memainkan peranan dan dia menjadi satu kawasan yang di luar kawal lah. Itu yang jadi terlalu banyak sampai sekarang ni. Sesuatu harus dilakukan untuk kita hentikan benda ni. Sesuatu harus dilakukan. Dan sebelum tanya kepada Raja Ilya kan, doktor mungkin boleh kongsikan sikit je doktor. Apa antara rawatan yang menjadi kegilaan masyarakat zaman sekarang ni di tahun 2022 ni? Dia sebenarnya rawatan ni kalau kita ceritakan tu macam boleh jadi macam agak cerita seram lah juga ya, sebab macam-macam jenis rawatan. Saya dah tengok ada yang buat suntikan di payudara. Ada yang buat suntikan di hidung, di mata dan juga di bahagian batok, di bahagian punggung. So semua kecantikan ni sebenarnya dilakukan tu dan masalahnya bila dah jadi komplikasi lah. Bila dah jadi komplikasi tu di mana masa tu barulah kita baru sedar sebenarnya tak sepatutnya buat. Macam tu. Tapi waktu sedar tu dah terlambat, dah menyesal. Dan ini juga yang kita nak tanya pengalaman Raja Ilya sendiri. Mira, kalau boleh kongsikan, menurut pembacaan kami berdua, pada tahun sekitar 2008-2009, Ilya juga pernah terlibat dalam keadaan yang tidak mengizinkan ini. Mungkin dari segi pengalaman Ilya sendiri, nak dikongsikan berkenaan dengan isu tersebut? Yes. Actually, Ilya antara yang buat silicone oil asalnya pada awal-awal tu first sekali sebabkan masa tu muda and then terpengaruh dengan industri, terpengaruh dengan kawan-kawan and then kenalkan Ilya dengan satu doktor ni, katanya doktor yang ada license yang boleh buat dengan harga yang agak affordable. Dan Ilya buat batok enhancement masa tu awal belum lagi start berlakon sangat. Masa tu baru tengah awal-awal lagi. And then sekitar macam cakap tadi 2009 Ilya dapat tahu actually yang Ilya buat tu bukannya collagen ke apa, tapi silicone oil, which is like oil tu something yang memang tak diiktiraf daripada mana-mana klinik ke apa. Memang benda tu bahaya sangat masuk dalam badan. Dan Ilya pula dapat side effect yang teruk. Teruknya macam Ilya ambil vaksin tetanus. Yang paling teruk sekali masa Ilya beranak hari tu, sebab Ilya ada placenta previa. So terpaksa macam cucuk epidural dekat tulang belakang kan. And separuh kebas untuk deliver. Tapi
silicone oil tu ada dekat spinal Ilya. So diorang tak boleh nak cucuk epidural. So diorang terpaksa buat general anesthetic untuk knockout terus. So so banyak sangat complication sebabkan benda tu. And then this thing, Ilya sampai pergi ke hospital HKL under Dr. Ali untuk cuba keluarkan sebanyak yang boleh. Tapi ada yang terlekat dengan tulang, ada yang dekat dengan organ, ada yang dekat dengan yang dia dah macam sebati dengan muscle macam tu. So tak boleh nak keluarkan semua. So benda ni Ilya terpaksa tanggung lifetime sebabkan doktor palsu. Okey, dan Ilya, kejadian tu berlaku 2009. Sekarang 2022. Kesan dia lebih daripada 11-12 tahun dan masih lagi dirasai sehingga ke hari ini ya. Wow, kesan dia memang dahsyat ya. Kesan, kalau Dr. Wan boleh confirm kan, memang dia lifetime sampaikan benda tu dapat dikeluarkan. Macam in my case, Ilya cuma dapat keluarkan maybe dalam 50% je. Another 50% tu memang tak boleh nak keluarkan. Wow, kalau boleh Dr. Wan ada solution untuk Ilya keluarkan semua. Apa wujud? Betul. So sebenarnya tu yang saya cuba katakan. Kalau boleh, prevention is the best. Maksudnya kita elakkan daripada benda tu terjadi. Sebab apa? Once kalau dah jadi komplikasi, untuk kita betulkan tu, dia tak akan dapat balik kepada asal 100%. So probably kita boleh dapatkan kurangkan dalam 20-30%, di mana pembetulan tu ataupun correction tu dah more toward reconstruction. Dia kata reconstructive, dah bukan kosmetik lagi. Kenapa benda ni berlaku? Sebab nombor satu sekali, bila kita masukkan benda-benda tu, dia dah jadi parut kan. So bila dia jadi macam sekarang parut tu dia akan kekal lah. So untuk betulkan balik tu sangat susah. Itu yang paling mild sekali. Yang paling teruk lagi ada lagi. Ada satu patient yang macam tak boleh, ada sakit yang lama, berpanjangan, permanent pain, ada yang tak boleh nak guna fungsi dia, macam tak boleh nak buka mata, ataupun kerosakan pada payudara. So benda-benda macam itulah, itu yang kita cuba nak sampaikan kepada masyarakat. Bahayanya kalau dibuat di benda-benda yang tak sepatutnya ni. Betul. Yana, apa kita nak buat ataupun rawatan ini bukan murah ya doktor kan? Kita nak buat dalam beribu juga. Dan juga kalaulah ada orang kata kesan sampingan nak perbetul ataupun nak merawat, duit juga lagi kan. Apa antara modus operandi kalau doktor boleh kongsikan antara mereka doktor-doktor yang bertauliah ni kan untuk menarik ramai lagi yang cintakan kecantikan ni, tapi sebenarnya palsu dan benda tu tak kekal pun. Dia sebenarnya sekarang ni saya rasa dua benda lah. Dua benda yang menyebabkan senang untuk orang mendapatkan pelanggan. Nombor satu sekali ada social media, di mana kita sekarang ni social media tu ada banyak channel. Kita ada macam-macam, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok. So benda ni sangat mudah, di mana dia post tak sampai 2-3 saat, lepas tu benda tu dah on out there for everybody to see. And then boleh tular viral kan? Betul. So dia boleh banyakkan benda, dia boleh mempengaruhi orang. Dia tunjukkan result before after. Itu satu. Lepas tu dia kongsikan ataupun dia pairkan dengan harga yang murah. Okey. Macam yang doktor cakap tadi itulah. Dan juga social media. Macam bagi package tertentu untuk menarik perhatian orang. Satu lagi yang saya selalu tengok adalah di mana ada word of mouth lah. Di mana mungkin ada kawan-kawan atau keluarga yang pernah buat. Dan dia rasa macam result tu okey, dia kata okey saya kenal orang ni, jom saya kenalkan. Tapi dia tak kena komplikasi tu. Itu yang bila dia kenalkan, kawan dia yang lain-lain pun pergilah sebab dia tengok kawan dia buat menjadi elok pula. Betul. Lagi satu mungkin ada juga perkongsian yang kita baca kan, beliau menggunakan gambar artis-artis pengaruh yang mana tunjuk pernah menjadi salah seorang daripada pelanggan. Itu mudah sebenarnya ditipu, orang kata buta-buta kan. Betul. Dan banyak lagi sebenarnya kita nak tanya kepada doktor, kepada Raja Ilya. Tapi sebelum tu kami nak kongsikan bersama dengan anda tentang satu laporan yang telah pun disediakan oleh wartawan kami Ashikin berkenaan dengan topik kita pada hari ini, bahana kecantikan palsu. Jom kita tengok. Berdasarkan laporan yang telah pun dikeluarkan oleh program 999 pada malam tadi, terdapat sebuah klinik pergigian palsu telah dikenal pasti menjalankan kegiatan haram di ibu kota. Menurut sumber, doktor gigi palsu tersebut hanya mengambil kursus dan belajar tentang pembedahan gigi selama 2 minggu sahaja di negara seberang. Apakah 2 minggu telah mencukupi untuk menjadikan kita sebagai seorang doktor yang bertauliah dalam ilmu perubatan?
Selain kecantikan gigi, kini semakin ramai yang berani mencuba pelbagai rawatan untuk kecantikan, terutamanya membesarkan payudara dan bahagian lain pada tubuh badan dengan berjumpa dengan doktor palsu ini untuk mendapatkan harga yang murah. Wartawan kami cuba mengenal pasti kegiatan mereka ini dengan menyamar sebagai pengguna yang ingin mencuba perkhidmatan mereka. Alright, kami dah pun pilih beberapa klinik estetik yang menawarkan rawatan kecantikan yang kami kendaki. So sekarang ni kita nak cuba hubungi mereka lah, dan kita nak tengok apa respon diorang sebenarnya. Mungkin ada sijil ke tak ada sijil ke kan. So kita nak cuba tanya. The person you are calling is busy. Hello. Hello, ya. Okay, hi. Saya nak tanya, dekat sini, dekat tempat you ada tak buat breast filler? Ya, ada sis. Kalau nak buat datang, nak berapa ml lah, kita ada daripada range 500 ml, 700 ml dan 1000 lah paling besar. Luar-luar negeri ni, maknanya negeri di Semenanjung atau di Sabah kita akan pergi ke lokasi seperti rumah-rumah homestay ataupun di hotel lah sis. Macam yang buat tu nanti doktor ke ataupun siapa? Kita ada pakar estetik lah yang memang dah diiktiraf lah dia punya persijilan untuk menyocok filler-filler ni lah. Persijilan? Oh, maksudnya dia belajar, dia doktor ke apa? Ya, betul. Dia pakar kecantikan, pakar estetik lah. Tapi Oh. boleh lah juga. Kalau panggil doktor pun tak apa, sebab mereka memang pakar lah buat cucuk-cucuk ni lah. Sebab mereka belajar kan benda tu. Oh, ambil sijil lah macam tu. Ambil sijil. Saya tadi Marsha yang call, kita ada appointment pukul 2 hari ni. Oh ya, betul-betul. Macam nak tanya boleh ke? Apa dia sis? Macam barang-barang yang you pakai kan, itu semua barang-barang yang sterilize dulu ke tak ke? Yelah, saya first time kan, takut juga you pakai barang-barang apa kan. Kita dah buat bisnes lama dah sis. Dah berapa banyak orang dah kita jadinya benda tu memang dah sterilize dan benda-benda barang baru semua sis. Kalau macam ni lah sis datang je lah dulu. Tengok je macam ni, kalau apa-apa nanti sis kita boleh bincang lah. Okey, kita terus letak. Wartawan kami sempat bertanyakan lokasi pusat kecantikan tersebut dan mencari di manakah destinasi pusat kecantikan berkenaan. Ternyata lokasinya sangat mencurigakan. Weh, dia cancel. Okey, untuk kesekian kalinya saya telefon ke pusat kecantikan ni, nampaknya mereka dah block nombor saya kot. So nampaknya memang mungkin diorang dah ada bau-bau yang mungkin saya ni bukan orang sebenarnya nak buat rawatan tu. Tapi kalau ikutkan pada keadaan alamat yang dia bagi ni, dia nampak sedikit mencurigakan sebab dia satu dekat kawasan perumahan yang mungkin kawasan perumahan lama kot. Dan kalau ikutkan, kalau betul-betul lah dia adalah pusat kecantikan yang diiktiraf, saya rasa tak mungkinlah dia buat di kawasan-kawasan perumahan yang macam ni. So, adakah rawatan yang ditawarkan ni selamat? Adakah kerana murah pusat rawatan kecantikan sebegini yang anda tuju? Atau biarlah harganya sedikit mahal tetapi ia dilakukan oleh pakar kecantikan yang bertauliah? Ingin mencantikkan diri tidak salah, namun jangan sehingga tertipu dan memudaratkan diri. Satu laporan yang sangat membuka mata kita semua. Laporan yang bagus oleh wartawan kami Ashikin, yang saya kira perkara-perkara macam ni dah banyak red flags yang seseorang itu boleh dapat. Antaranya dodgy, tempat tu sangat-sangat mencurigakan. Lepas tu bila kita minta sijil ke, nak tanya lebih lanjut tentang doktor berkenaan ke, tak diberikan. Apa yang dikatakan, oh memang diiktiraf, itu sahaja. Dan ini juga yang akan membuatkan ramai lagi orang tertipu. Dan kalau Raja Ila boleh kongsikan juga, selepas kes tahu ditipu tu kan,
maknanya bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam tubuh tu pun adalah bahan-bahan terlarang dan sebagainya. Apa tindakan Raja Ilya selepas seperti itu, dan sehingga sekarang difahamkan Ilya juga memang memperjuangkan nasib-nasib orang yang ditipu dalam keadaan yang macam ni. Actually yang wartawan Ashikin yang buat tadi tu is really good, sebab kalau boleh dapat tangkap orang tu memang seronok. Sebab bukan tak ramai macam tu kat Malaysia. Ilya memang masa Ilya buat video hari tu masuk ke Instagram pasal kes ini for very first time, ramai sangat-sangat DM yang kata diorang pun mangsa juga, tapi of course diorang tak nak bagi tahu, tak nak masuk dalam social media. But it's so sad. Actually orang-orang macam tu ada ramai, terlalu ramai sangat buat dekat rumah. Even in my case pun dulu masa Ilya buat dekat rumah dia, apartment. Dekat apartment Seri Merdeka dekat Cerak. Tapi masalahnya doktor ni, ataupun dia bukan doktor, dia sama juga, dia ada sijil tapi dia bukan doktor. Dia menghilangkan diri. Bila Ilya dapat tahu dia dimasukkan silicone oil, masa Ilya cari dia dah vanish, dah tak ada dah. Klinik dia dah tak ada, rumah dia tu dah tak ada dah. Hilang entah ke mana. Duit dah habis bayar dah? Duit dah bayar dah. Duit kena bayar advance, tak boleh nak bayar after ke apa. So dia akan minta duit tu bayar tak siap, lepas tu baru pergi buat. Okey. Tapi kan Fatin, macam Ilya sendiri seorang yang berani untuk tampil dan berkongsi dengan orang ramai tentang apa yang dilaluinya, lepas tu supaya dapat dijadikan iktibar oleh orang lain. Ini yang nak tanya kepada doktor, berapa ramai pesakit yang dahlah ditipu menanggung kesakitan pula tu dan tak dapat nak menuntut keadilan sebab mungkin ada rasa malu, rasa takut dan sebagainya. Dan ini juga yang membuatkan premis kecantikan tak bertauliah ni makin berleluasa. Betul tak, Dok? Betul. In fact, kebanyakan pesakit yang saya tengok yang untuk kita betulkan balik kerosakan tu, kebanyakannya dia orang ni akan rasa rendah diri dan dia rasa sangat kecewa dan sedih. Dan dia takkan come forward sebab dia kata kalau dia come forward, dia bagi tahu ataupun dia report, dia takut nanti dia sendiri pula akan terbongkar dan suami, keluarga, kawan-kawan dia pula akan kata, masyarakat kita akan pandang rendah kepada dia. So benda ni adalah satu faktor yang dimainkan actually oleh klinik-klinik ataupun pusat-pusat yang tak bertauliah ni. Dia tahu orang tak akan come forward. Itu yang sebabnya dia sangat, orang kata, sombong lah in a way, sebab dia tahu orang tak akan come forward. So sebab tu dia boleh je buat lagi dan buat lagi. Sebab tu makin ramai mangsa dia kan? Betul. Mungkin mereka lagi melatih lagi banyak doktor-doktor yang tak bertauliah ni. Doktor, bagaimana pula untuk kalau kita nak membezakan tadi menurut laporan tu, kita bertauliah, kita ada sijil dan sebagainya. Bagaimana untuk penonton dekat rumah, mereka nak membezakan antara sijil yang disahkan oleh KKM untuk mereka boleh jalankan rawatan kecantikannya ataupun untuk mereka yang tak bertauliah ni? Okey, dia sebenarnya kalau kita tengok, memang pusat-pusat kecantikan ni memang ada banyak dan kita tak kata pusat kecantikan ni semuanya salah. Pusat kecantikan ataupun spa semuanya sebenarnya boleh buat operasi, tapi dia ada limit lah. Dia ada had di mana prosedur yang boleh dilakukan. Okey, contohnya? Contoh dia macam prosedur-prosedur yang lebih ke arah perubatan ataupun rawatan macam laser ataupun injection, botox ataupun filler, semua ni harus dilakukan oleh doktor-doktor yang dilatih dan mempunyai lesen. So dekat Malaysia ni, kerajaan kita, Kementerian Kesihatan, dia ada satu lesen yang dipanggil sebagai LCP. LCP ni is a Letters of Credentialing and Privileging, di mana doktor-doktor ni dia akan go through certain training dan dia akan ada exam. Ada exam ni di pemeriksanya adalah pakar-pakar. Ada plastik surgeon, ada pakar bedah plastik, ada pakar kulit, ada pakar-pakar estetik. Wakil KKM. Jadi bila dia iktiraf, dia lulus, dapat sijil LCP tu, barulah dia akan dibenarkan untuk membuat prosedur-prosedur yang sebab. Jadi sebagai pengguna, macam mana hak kita sebagai pengguna, nombor satu sekali kita cek oleh premis tu. Yang doktor yang buat tu ada tak LCP. Buat macam Shikin tadi, dia macam ala-ala detektif sikit kan. Nak dapatkan maklumat kan. Kalau dia ada LCP, dia akan display, dia akan letakkan sebab benda tu adalah satu benda macam benda yang betul, kan? Bukti. Boleh tak potential untuk dia macam forge ataupun sangat susah sebab LCP ni dia adalah satu registry di mana yang dapat tu they have kerajaan kita ni dia ada sebagai satu senarai lah. Maknanya dia boleh cek doktor mana yang ada atau tak ada. Of course lah kita boleh letak je ada sijil LCP, tapi pesakit ataupun pengguna you boleh cek. So
boleh pergi kepada website Kementerian Kesihatan ataupun you boleh search LCP Malaysia. Dia akan ada keluar senarai-senarai tu. Baik, LCP Malaysia mesti kena, kalau nak pergi ke mana-mana pusat kecantikan, tengok dulu dan confirmkan dulu yang doktor ini ada lesen LCP ni tadi. Okey, baik, kita nak tanya kembali kepada Ilya. Lepas kes yang orang kata sangat-sangat menakutkan ni kan berlaku kepada diri Ilya sendiri kan, macam mana Ilya melihat kecantikan? Adakah ianya sesuatu yang berbeza dengan sebelum terkena insiden tersebut, dan sekarang macam mana pula perspektif Ilya tentang kecantikan itu sendiri? Of course, regret. But rasa macam asalnya semua orang ada kecantikan tersendiri, tapi sebabkan trend, sebabkan environment kita, orang sekeliling, and then terpulang career masih dalam industri apa yang membuatkan kita rasa macam tak cukup. Itu tak cukup, ini tak cukup, nak kena buat tu, nak kena buat ni, baru orang akan suka kita, baru lagi orang kata apa, lagi dapat banyak offer. So benda-benda macam tu yang membuatkan Ilya terpengaruh untuk buat. And then sekarang ni Ilya regret sebab asalnya memang tak ada masalah apa pun. Lahir sempurna. Semua orang lahir sempurna. Cuma kita nak buat enhancement ni yang sampai kita orang kata apa, pergi dekat doktor yang silap, kita dengar cakap orang yang salah, and then kita end up jadi mangsa ni. So sekarang ni Ilya cantikkan, actually jangan buat apa-apa. Kalau pun kata kalau desperate sangat sekalipun nak buat juga, pergi macam doktor cakap tadi, pergi terus dekat plastic surgeon. Pergi klinik ataupun hospital, sebab banyak hospital pendak HKL pun ada plastic surgeon juga. So daripada nak spend duit kecil, nak pakai orang kata apa, setakat nak save money punya pasal, pergi ke beautician, better save duit betul-betul, and then pergi jumpa doktor, and then buat apa nak buat. And then at least kalau apa-apa jadi, doktor akan, orang kata apa, hospital akan bertanggungjawab. Kalau kita pergi dekat beautician macam ni, apa-apa jadi, diorang lepas tangan, cuci tangan. So memang akan jadi lagi banyaklah kes macam Ilya dekat Malaysia. Okey, baik doktor, kalau sedikit, kalau boleh doktor kongsikan pengalaman doktor sendiri, sampai mana agaknya teruknya kesan sampingan tu untuk mereka yang mendapatkan di klinik-klinik yang tak bertauliah ni? Okey, kalau kita tengok tu ada pesakit di mana dia mempunyai masalah dengan bibir. Dia buat suntikan di bibir. Itu apa? Filler. Untuk bagi munggil lagi lah. Untuk bagi munggil, tapi dia cucuk tu, instead of dia cucuk ubat ataupun fillers yang betul, macam doktor-doktor LCP yang bertauliah ni, dia guna produk yang betul. So dia cucuk minyak, paraffin. Jadi bila cucuk minyak paraffin dekat bibir, boleh imagine bibir, jadi bibir tu dah rosak. Bibir tu dah rosak, dia jadi berparut sampai dia tak boleh nak buka mulut. Tu satu. Yang keduanya, mulut tu jadi sakit. Dia jadi constant pain. Nak makan semua makan memang tak boleh, duduk tak boleh, bangun tak boleh, tidur tak boleh. Jadi benda tu dah sampai 4 tahun. Masa dia jumpa saya tu, benda tu dah 4 tahun dah. Dia pergi jumpa macam-macam tempat pun tak boleh nak betulkan balik. And then, in fact, jumpa saya pun, saya kata kita boleh buat, tapi berdasarkan penilaian saya tu, dia ada certain limit je yang kita boleh betulkan. Kita tak boleh 100% balik dah. Nak dapatkan bibir yang sebelum tu memang takkan dapat. Tak dapat dah. And then sakit pun dia akan ada chronic pain. Jadi chronic pain syndrome. Jadi benda tu adalah satu benda yang sangat unfortunate lah orang kata. So dia akan hidup dengan keadaan bibir yang sakit tu dan juga kecacatan tu sampai bila-bila. Daripada sebenarnya niat dia nak cantik, last jadi kena tahan sakit pula sampai akhir hayat. Betul. Ini yang paling risau kan Rajilia. Tapi kan, macam mana sebenarnya? Senang je orang-orang tertentu ni nak jadi doktor. Kalau kita tengok doktor yang bertauliah yang betul, ambil masa bertahun-tahun lamanya untuk mengkaji, belajar dan sebagainya. Tetapi kalau kita tengok yang viral, doktor gigi, belajar dekat YouTube je 2 minggu, dah boleh pergi rumah ke rumah. Buat orang punya braces dan sebagainya. Mungkin doktor boleh kongsikan sedikit dari sudut pandangan ni. Saya rasa yang jadi mudah ni macam saya katakan tadi lah, because of the advent of social media. So benda tu dia jadi macam satu modul untuk dia punya advertisement, iklan. So dia ada satu iklan. So dia sebenarnya iklan ni senang je. Bila dia ada iklan, lepas tu dia tunjuk result before after. And then dia tunjuk harga yang murah ataupun lebih kurang patient tengok dalam bajet dia. Okey. Tapi sebenarnya, to be honest kan, sebenarnya harga dia tak adalah murah sangat. Bila dia tengok in the long run tu, dia orang ni dia maskan dengan produk lain dia jual, ataupun kalau jadi komplikasi tu, kos untuk betulkan komplikasi itu dah jadi sangat mahal lah. Lepas tu dah buat tu satu hal. Sis top up lagi sis. Tambah kat sini pula. Top up lagi sis. Tambah kat situ pula. Risau pula. Okey, Ilya, di hujung perbincangan kita ni, boleh tak Ilya berikan tips untuk mereka di luar sana untuk mengelakkan mereka dari terjerumus daripada mendapatkan rawatan-rawatan yang tak sepatutnya ini? Okay, first of all, of course Ilya akan
Ila tak kata jangan orang kata apa, jangan buat apa-apa. Kalau untuk mereka setengah tu macam memang diorang ada niat macam saya nak buat batang hidung bagi tinggi sikit. So macam Ila cakap tadi, pergi dekat doktor yang betul ataupun pergi dekat hospital, pergi dekat klinik yang ada doktor. Jangan just call, walk in, tengok, jangan percaya sijil-sijil. Sebab Ila rasa macam Ila pun tertipu dengan sijil juga. Sebab benda ni tak nak dikawal. Macam Kementerian Kesihatan pun sebanyak mana yang diorang boleh serbu. Sebab benda ni social media dah macam, social media ni is everything sekarang ni. So orang letak harga macam doktor cakap tadi, harga murah, before and after, semua tertipu. So Ila rasa ini terpulang kepada individu sendiri. Kita kena peka, kena macam alert sangat. Tahu sekarang ni dah masuk TV3, dah viral dah pasal doktor tipu ni kan. Jadi kena setiap kali nak call sesiapa, make sure pergi jumpa orang tu, tengok betul ke dia doktor ke tak. So jangan terjerumus lagi dalam orang kata apa, sindiket-sindiket macam ni. Sebab bagilah benda ni sedikit. Diorang nak make money. Betul. Diorang kita sebagai mangsa. Betul. And then bila apa jadi, diorang tak nak bertanggungjawab. So bayangkan doktor cakap tadi tu, yang patient yang ada sindrom sakit mulut. And then ada banyak lagi yang macam Ila pernah dengar. Ada yang sampai breast terpaksa dibuang separuh. Ada yang sampai badan dah jadi disposition. So benda-benda macam itu memang sangat sedih sangat-sangat. So ada yang sampai meninggal, kalau doktor pun tahu kan. Kes bulan lepas dekat Teluk Intan, dia meninggal. And then sebabkan postmortem mengatakan dia meninggal sebabkan pneumonia, paru-paru berair. Jadi orang yang buat injection tu dilepaskan. Tapi sebenarnya pneumonia, bila Ilya buat research sendiri, pneumonia is something yang common. Kalau salah cucuk botox guna silicone oil, termasuk dekat area-area lain, memang boleh kena paru-paru berair. So sayang dengan nyawa melayang sebabkan nak cantik. So kena be careful. Benda ni sangat serius. It's not a plaything. It's sangat serius. Nak cantik, make sure. Bahkan setengah orang kata beauty is pain. Actually beauty is not pain. Tak payah nak go through pain untuk jadi cantik. Beauty is acceptance. Terima macam gitu. Betul. So tak payah nak painful sangat macam cantik ni. Wah. Okey, Ila, yang rasa itu adalah konklusi terbaik untuk topik perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Raja Ilya yang sentiasa ke hadapan untuk orang kata menjadi suara kepada mereka-mereka yang tidak bersuara berkenaan dengan topik yang kita bawakan pada hari ini. Hugs and kisses untuk Talita Love. Jaga diri.